Baik, Assalamualaikum dan salam sejahtera. So untuk hari ini kita akan belajar tajuk kita nutrien. Okay, 2.2 iaitu kitar nutrien. So apakah itu kitar nutrien? Kitar nutrien ni ialah pemindahan. Okay, pemindahan nutrien secara berterusan dalam ekosistem. So ini ialah kitar nutrien. Okay, contohnya nutrien digunakan, lepas tu dihasilkan semula. Ini ialah kitar nutrien. Okay, nutrien digunakan, lepas tu dihasilkan semula. Maknanya benda ni tak habis. Dia sentiasa berputar. Ini ialah kitar nutrien. So kitar nutrien ada dua. Okay, kitar nutrien terbagi kepada dua. Yang pertama ialah kitar air dan yang kedua ialah kitar oksigen dan karbon dioksida. Okay, so ada dua kitar. Kitar nutrien ada dua, iaitu kitar air dan juga kitar oksigen dan karbon dioksida. So kita tengok kitar air dahulu. Okay, so kitar air. So air, dari mana dia datang, kemudian macam mana dia boleh ada semula. So itu ialah kitar air. So kita bermula dengan contoh, kita ambil wap air di udara. So wap air di udara. So wap air di udara, bila dia sejuk, dia akan menjadi awan. Kemudian awan dia akan menghasilkan hujan. Okey, awan dia akan menghasilkan hujan. So hujan dia akan menurunkan air. So air tersebut akan mengalir ke dalam sungai. Lepas tu tasik, laut, dan juga ada air hujan dia akan meresap, meresap ke dalam tanah dan meresap ke dalam tanah. So dia akan ada simpanan air dalam bawah tanah. So ini yang dekat kampung, kalau dia gali telaga tu, sebenarnya air itu datangnya daripada air hujan tadi meresap ke dalam tanah. So dia disimpan di bawah tanah tu. Okey. Kemudian daripada sungai, tasik, laut, air di sungai, tasik dan juga laut, dia akan digunakan. So ini kita tengok, dia akan digunakan oleh siapa yang guna? Tumbuhan dan juga siapa yang guna? Haiwan. So tumbuhan dan juga haiwan, dia memerlukan air. So dia dapat air daripada sungai ataupun tasik. Okey. Dan tumbuhan juga dia dapat air daripada air dia serap melalui akar. Okey, air daripada bawah tanah. So dia serap melalui akar. Okey, kemudian tumbuhan dia akan menghasilkan wap air. Okey, tumbuhan dia akan menghasilkan wap air. So wap air ni akan terbebas semula ke udara.
So, tumbuhan membebaskan wap air melalui proses transpirasi. Proses transpirasi. Manakala haiwan, dia akan membebaskan semula wap air ke udara melalui proses respirasi, penyahtinjaan dan juga perkumuhan. Okey, respirasi ni dia bernafas, manakala penyahtinjaan ni dia kencing tu lah, kencing berak semua tu. Manakala perkumuhan ni ialah perpeluhan. Okey, peluh, keluar melalui peluh, wap air tu. Okey, keluar melalui peluh. So, dia akan terbebas semula ke udara. Kemudian, wap air di udara, dia akan jadi semula awan. Awan, dia akan turunkan balik hujan. So, itu proses air ni, kitaran air ni sentiasa berlaku. Okey, kemudian sungai, tasik dan juga laut, dia juga membebaskan wap air ke udara. So, dia juga membebaskan wap air ke udara melalui proses penyejatan. Okey, proses penyejatan. Penyejatan. Okey, contoh penyejatan ni kalau kamu ambil air satu cawan, kamu letak di luar rumah. Letaklah dalam sehari ke, kamu akan tengok air itu akan berkurang. Sebab apa dia berkurang? Air tersejat. So, dia akan naik ke udara. Okey, so ini ialah kitar air. Kemudian dalam kitar air, ada beberapa bahagian yang penting. Okey, peranan benda hidup dalam kitar air. So, kita nak tengok peranan benda hidup dalam kitar air. So, benda hidup ni, dia penting untuk mengekalkan kitar air tu. Kalau tak ada, maknanya kitar air ni mungkin akan terputus. So, bila kitar air ni terputus, so air tu akan kehabisan. Okay. So, yang pertama sekali ialah tumbuhan. So, apa tumbuhan ni buat? Okay. So, yang pertama sekali, tumbuhan, dia menyerap. Okay, tumbuhan menyerap air dari tanah. So, dia akan serap air dari tanah. Kemudian, apa dia buat? Dia bebaskan wap air ke udara melalui proses transpirasi. So, ini kerja tumbuhan. Okey. Lagi satu, apa lagi tumbuhan buat? Dia punya akar tu. So, akar tumbuhan selain digunakan untuk menyerap air, akar tumbuhan juga digunakan untuk mencengkam tanah. Okay, so bila dia cengkam tanah, so mengelakkan hakisan tanah runtuh. So ini pentingnya tumbuhan. Okay, kemudian haiwan. Yang kedua, haiwan. So apa haiwan ni buat? Haiwan dia minum air. Dia akan minum air dari sungai ataupun tasik. Ini haiwan. Lepas tu dia buat apa?
dia bebaskan semula wap air ke udara melalui proses pada tadi respirasi, kemudian penyahtinjaan. Okey, dia kencing, dan juga perkumuhan. Ini melalui peluh. Perkumuhan ni melalui peluh. So ini tugas-tugas ataupun orang kata peranan benda hidup dalam kita air. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah itu kita karbon dan juga kita oksigen. Okey, kita nak tengok kitar yang kedua, iaitu kitar karbon dan juga oksigen. So, kitar karbon dan juga oksigen. So, kita tengok dekat tulis, kita mula dengan oksigen ya. Okey, kita mula dengan oksigen. Okey, ni oksigen di udara. So, oksigen di udara, okey, siapa yang menggunakan dia? So, oksigen di udara digunakan oleh haiwan. Okey, oksigen di udara digunakan oleh haiwan melalui proses respirasi. Okey, bernafas ni. Proses bernafas ni kita boleh panggil sebagai respirasi. So, haiwan ni dia akan gunakan oksigen untuk bernafas. Okey. Kemudian, siapa lagi yang menggunakan dia? Pengurai. Okey, pengurai ni kulat ataupun bakteria yang menguraikan benda-benda mati. So, dia juga menggunakan oksigen untuk proses penguraian. Okey. Ataupun kita panggil sebagai proses pereputan. So, ini kita panggil pereputan. Okey. Di mana haiwan ataupun tumbuhan yang mati, dia akan diuraikan oleh kulat dan juga bakteria. Dan kulat dan bakteria ni dia memerlukan oksigen untuk buat proses pereputan. Okey. So, haiwan tadi apabila dia menggunakan oksigen untuk proses respirasi, so dia akan membebaskan. So, dia akan bebaskan karbon dioksida. Selepas dia melakukan proses respirasi, dia akan membebaskan karbon dioksida. Okey. So, haiwan guna oksigen bebaskan karbon dioksida. Sama juga dengan pengurai tadi, kulat dan juga bakteria. Bila dia membuat proses pereputan, dia akan membebaskan karbon dioksida. Okey, dia akan membebaskan karbon dioksida. Okey, kemudian siapa yang nak gunakan karbon dioksida ni? Yang menggunakan karbon dioksida ni satu iaitu tumbuhan. So, tumbuhan dia akan menggunakan karbon dioksida. Okey, tumbuhan dia akan gunakan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis.
fotosintesis. So tumbuhan dia akan menggunakan karbon dioksida untuk buat proses fotosintesis ataupun dia nak buat makanan dia sendiri. Okey, fotosintesis ni untuk tumbuhan buat makanan sendiri. So apabila tumbuhan melakukan proses fotosintesis, dia akan membebaskan oksigen. So oksigen ni akan kembali semula ke udara. Kemudian oksigen ni di udara guna balik oleh haiwan dan pengurai, bebaskan karbon dioksida, tumbuhan guna balik karbon dioksida, akan hasilkan semula oksigen. Okey. Tetapi fotosintesis ni hanya berlaku dengan kehadiran cahaya matahari ataupun pada waktu siang, dan sebenarnya tumbuhan juga menggunakan tumbuhan juga menggunakan oksigen. Sebenarnya, tapi dia juga menggunakan oksigen untuk proses respirasi. So tumbuhan juga menggunakan oksigen untuk proses respirasi, dan dia juga akan bebaskan karbon dioksida. Okey. So ini ialah kita karbon dan juga oksigen. So apa peranan benda hidup dalam kita ni? So yang pertama sekali, peranan yang pertama ialah bagi haiwan dan juga pengurai dan juga tumbuhan. So tiga ni, haiwan, pengurai dan juga tumbuhan, dia menggunakan karbon dioksida. Dia menggunakan bukan menggunakan karbon dioksida, dia menggunakan oksigen. Menggunakan oksigen. So dia gunakan oksigen dalam proses fotosintesis, menggunakan oksigen dan membebaskan karbon dioksida. So guna oksigen, bebas karbon dioksida. Proses apa? Proses respirasi. Yang kedua, tumbuhan juga. Tumbuhan dia juga menggunakan karbon dioksida. Tumbuhan juga menggunakan karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Dia gunakan karbon dioksida dan membebaskan oksigen. Ini ialah proses apa? Ini ialah proses fotosintesis. Haiwan, pengurai dan tumbuhan guna oksigen
bebas karbon dioksida, proses respirasi. Tumbuhan guna karbon dioksida, bebas semula oksigen, proses respirasi. Okey. So itu saja untuk dua kitar, iaitu kitar air dan juga kitar karbon dan oksigen, ataupun kita panggil sebagai kitar nutrien.